Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alim, 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, maka datanglah yang disebut dengan sakaratul maut, yang membawa berita yang penuh kebenaran. Inilah masa zalika ma kunta minhu tahid. Inilah masa yang seringkali kamu lari-larikan diri, yang kamu elak sepanjang kamu hidup di atas dunia itu untuk menghadap di hadapan Allah. Surah Qaf ayat yang ke-19. Yang dihormati Imam, pengurusi dan ahliatan kuasa surau, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, para alim ulama, para asatizah, media yang banyak pada malam ni, pimpinan-pimpinan, ayah-ayah, ibu-ibu, para alim ulama, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengatur rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang yang Allah bagi pada kita pada malam ini, untuk kita sama-sama duduk sekejap, untuk kita bersiap pada satu ketika yang kita akan sampai dalam perjalanan kita untuk menuju ke syurga Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu tahu bahawa apabila kita nak pergi ke syurga ini, kita hidup atas dunia ini, matlamat akhir kita ialah semua di kalangan kita mesti berakhir dengan syurga. Kita tak boleh berakhir dengan neraka, tak boleh. Bila kita akan mula rasa nikmat syurga ini? Bila kita mula kita meninggal dunia, bila kita mati, barulah kita akan rasa nikmat syurga. Walaupun ada beberapa nikmat-nikmat syurga yang Allah datangkan di dunia ini, tetapi tak boleh nak dibandingkan dengan nikmat lepas pada kita mati. Artinya kita kena faham bahawa untuk kita merasa betul-betul nikmat syurga dalam hidup kita, sebagai seorang mukmin, kita kena tahu kitanya kena mati terlebih dahulu. Bila kita mati, barulah kita akan mula merasai apa yang disebut dengan nikmat-nikmat syurga. Mati tidaklah yang dinamakan dengan terakhir perjalanan hidup kita. Lepas pada kita mati, kita akan mula hidup di alam ataupun negara yang besar. Itu negara yang disebut dengan barzah, ataupun alam yang dinamakan dengan barzah. Alam barzah ini kita akan lalui dalam keadaan 3 keadaan.
Satu keadaan yang disebut dengan ahli syurga, satu keadaan yang disebut dengan ahli neraka. Satu lagi keadaan yang disebut dengan orang yang berdosa, orang yang sekejap diberi keringanan, sekejap diazab. Ni kumpulan yang jarang disebut. InsyaAllah saya akan sebut sekejap lagi. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita akan pergi ke negara yang keempat dalam hidup kita, yang disebut dengan negara mahsyar. Negara mahsyar ini kita kena pergi dan kita dipaksa untuk pindah ke arah sana. Kita akan pergi ke alam itu, alam mahsyar. Kita akan bangkit dan kita akan ditanya. Waktu mana kita bangkit saja di padang mahsyar, masing-masing akan sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkitkan kita daripada tempat kita dalam kubur kita? Kita akan dengar satu jawapan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. Betul lah yang disebut oleh Rasul-Rasul dahulu. Ini dipanggil negara keempat yang kita kena pergi. Kita kena dipindahkan daripada alam dunia kepada alam barzah. Lepas pada alam barzah, kita akan dipindahkan ke negara mahsyar ataupun alam mahsyar. Kita akan bangkit balik di padang mahsyar. Lepas pada kita hidup di padang mahsyar, waktu mana hidup di padang mahsyar, kita mula dibahagi kepada dua kelompok saja. Kita tak akan duduk dengan tiga kelompok tadi. Tapi bangun di padang mahsyar, kita akan dengar Allah mula sebut, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berpesah, wahai penjenayah-penjenayah, jangan kamu duduk sekali dengan orang yang soleh. Orang yang baik-baik dengan orang jahat, kamu kena pecah. Kita dah jadi dua balik. Di dunia kita hidup dalam tiga kelompok. Tiga kelompok di dunia ini. Mukmin, kemudian kita jadi orang, na'udzubillah min dzalik, kafir, ataupun menjadi munafik. Munafik. Tiga je kelompok manusia ada atas dunia ni. Kalau kita berjalan mana-mana pun, kalau kita tanya, kamu dari mana? Dia tak boleh jawab. Saya dari yang disebut daripada Kelantan, ataupun saya daripada Pahang, saya daripada Terengganu. Ya, boleh jawab begitulah, untuk nak jawab sementara. Tapi kalau orang tanya panjang sikit, kita kena jawab apa dia? Saya dari orang mukmin. Kita jawab demikian. Ana akhukum fid din. Saya saudara kamu dalam agama. Itu Islam. Ataupun kalau kita tanya lagi atas dunia ni, kamu dari mana? Dia akan jawab, saya daripada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu kalimah-kalimah yang ada atas dunia ni. Walaupun dia bangsa apa, keturunan mana, dua tu akan terjadi. Ataupun satu lagi kelompok yang disebut dalam Al-Quran ialah orang munafik. Orang munafik ni orang yang talam dua muka, yang disebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan biasa baca surah Al-Baqarah. Di awal-awal surah Al-Baqarah, 5 ayat cerita tentang orang mukmin. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tu 5 ayat cerita orang mukmin. 2 ayat cerita orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Ni 2 ayat ni cerita orang kafir. Tapi 18 ayat cerita orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yaqda'una illa anfusahum wa ma yash'urun.
Ni Allah cerita tentang orang munafik. Ada di kalangan mereka ni, wa minan nas, di kalangan manusia ni, man yaqulu amanna billah. Kalau kamu sebut mari kita beriman pada Allah, mereka akan sebut wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Namun sebenarnya mereka sebut kami beriman juga, kami sama dengan kamu juga, tapi sebenarnya mereka tak beriman pada Allah. Allah sebut yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka nak nipu Allah. Allah sebut ni orang munafik. Cerita panjang. Malam ni saya tak diminta cerita tentang kelompok ini, tapi saya diminta cerita tentang persiapan untuk menuju ke barzah. Saya gambarkan dahulu barzah ni apa dia yang kita nak pergi ni. Baru negara ketiga, ataupun alam ketiga. 3 di dunia, masuk dalam kubur, 3 juga dalam kubur. Kemudian bila kita bangun di akhirat, jadi 2 dah. Jadi 2 dah di padang mahsyar. Kemudian bila pergi ke alam yang kelima ataupun negara yang kelima, yang dipaksa kita berpindah lagi, itu yang disebut dengan syurga ataupun neraka. Syurga ataupun neraka ni alam yang kelima, negara kelima kita pergi. Di peringkat awal tu nak jadi 3, tapi akhirnya jadi 2 juga. Akhirnya 3 tu dipanggil golongan Al-A'raf, orang yang duduk di atas pagar, yang pahala dia dengan dosa dia 50-50. Maknanya pertengahan. Tapi akhirnya Allah tutup penyudahnya dengan apa dia? Penyudahnya dengan kumpulan masuk dalam syurga. Mudah-mudahan yang hadir malam ni semua di kalangan ahli syurga. Amin. Kemudian na'udzubillah min dzalik, satu lagi dihumban dalam neraka. Lepas pada tu Allah mula sembelih mati. Allah sembelih mati. Sembelih mati itu diletakkan mati di antara syurga dan neraka. Allah tunjukkan pada penduduk-penduduk neraka. Kemudian Allah panggil semua di kalangan penduduk syurga. Allah sembelih mati. Mati itu besar sikit pada kambing, kemudian kecil sikit pada bagal, kecil sikit daripada yang disebut lembu. Begitulah lebih kurang. Dan dalam bentuk binatang begitu, disembelih binatang mati itu. Lalu bersorak-sorailah ahli syurga Allah. Kemudian mula bertempik meraunglah ahli neraka. Kemudian kekal. Yang dalam neraka kekal dalam neraka, yang dalam syurga kekal dalam syurga. Allah mula sebut khalidina fiha abada. Kekal kamu dalam syurga sampai bila-bila. Kekal kamu dalam neraka sampai bila-bila. Auzubillah min dzalik. Jemaah sekalian, orang mukmin, orang yang hidup dia sentiasa fikir macam mana dia nak boleh masuk syurga. Dunia ni kita diajar supaya memahami dalam hidup kita, dunia ni perjalanan je. Perjalanan je. Betul-betul R&R, rehat dan rawat dipanggil. Dunia ni tempat kita berhenti sekejap. Tak ada pun orang yang duduk di R&R. Bila dia berhenti, tak ada orang kekal di R&R. Dunia ni tempat untuk kita singgah sekejap. Lepas pada tu kita bergerak lagi. Rasulullah ajar demikian pada kita. Tak cerdiklah kalau hidup kita ni berkejaran untuk kita nak dapatkan dunia, tapi kita terlepas yang disebut dengan barzah. Kita terlepas waktu mana kita bangkit di akhirat. Kita terlepas waktu mana kita layak ke syurga. Tiba-tiba kita tak dapat, na'udzubillah min dzalik, yang disebut dengan syurga Allah. Dalam hidup kita ni, kita kena sentiasa berfokus. Tak boleh kita buat macam orang kafir hidup. Orang kafir hidup, dia hidup untuk dunia. Dia beza dengan orang mukmin. Orang mukmin hidup, kita hidup untuk akhirat. Kita hidup untuk akhirat. Kita bukan hidup untuk dunia.
Kalau kita hidup untuk dunia, sebagaimana orang kafir lebih kurang je. Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Cari apa? Cari harta. Cari harta sepanjang masa dalam hidup. Sampai peringkat kita tahu-tahu suatu hari kita mati. Harta yang kita cari itu pun kita tinggal. Kemudian segala apa yang patut kita bawa, kita tak bawa. Inilah yang menyebabkan alim ulama, dia mula ajar pada kita. Setiap kali mana hari Jumaat, Rasulullah diajar oleh Allah supaya sebut, tiap-tiap hari Jumaat sebut, wa tazawwadu, berbekal kami. Fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sebaik-baik bekalan dalam hidup kamu ialah takwa. Diajar khutbah Jumaat tu kena sebut takwa. Usikum wa iyaya bittaqwallah, saya berpesan diri saya dan tuan-tuan semua takwa pada Allah. Faqad fazal muttaqun, maka berjayalah orang yang ada takwa dalam hidup ni. Diingatkan. Kenapa? Kerana ramai di kalangan kita ni, bila hidup atas dunia ni, kita jadi hanyut je dalam hidup. Jadi kita tak tahu arah nak pergi ke mana. Hidup kita ni jadi macam orang kafir juga. Bila start kita jadi macam ni, kita kena penyakit ni. Kalau kita tanya sikit lagi, bermula daripada jatuhnya Khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu. Bila jatuh Khilafah Uthmaniyah tahun 1924 dahulu, ada seorang pemuda yang jahat, namanya Kamal Atatürk. Dia telah mencetuskan satu pahaman. Pahaman apa dia? Sekularisme. Pahaman sekularisme ni memisahkan agama dan kehidupan. Dia buang pemikiran cara hidup dengan agama. Segala benda jangan terlibat dengan agama. Disebut demikian. Buang. Dalam sukan jangan ada agama, jangan ada dosa pahala, jangan ada syurga neraka. Kemudian dalam hiburan jangan ada dosa pahala, jangan ada syurga neraka. Dalam sosial jangan terlibat dengan dosa pahala, syurga neraka. Hiduplah macam orang lain lah. Hiburan, kamu nak berhibur macam mana, itu serayaknya. Kamu tak payah libatkan dosa pahala, syurga neraka. Ni cara Kamal Atatürk buat pada orang-orang Islam seluruh dunia. Dipisahkan. Dalam hidup ni jangan kamu melibatkan diri agama dengan kehidupan. Sedangkan Rasulullah datang dahulu. Rasulullah diajar oleh Allah, inna ad-dina indallahil Islam. Hanya agama yang diterima di sisi Allah, yang disebut dengan cara hidup yang diterima di sisi Allah, ialah Islam. Rasulullah ajar 1300 tahun. Rasulullah bentuk dalam pemikiran sahabat. Semua kita buat berakhir dengan akhirat. Segala benda kita buat mesti berakhir dengan akhirat. Sampai pada Kamal Atatürk diajar semua kita buat berakhir dengan dunia, bukan berakhir dengan dalam kubur, bukan berakhir dengan padang mahsyar. Yang ini dibentuk dalam pemikiran manusia, melekat di kalangan kita. Sampai orang kita sebut, jangan campur aduk politik dengan Islam. Jangan campur aduk kehidupan dengan Islam. Islam ni dalam surau je. Islam ni dalam masjid je. Keluar daripada surau, keluar daripada masjid, kamu tak terlibat dengan dosa pahala, syurga neraka, kamu tak terlibat. Pandangan ini melekat sampai hari ini, 100 tahun. 100 tahun mereka berjaya membina dan meracuni pemikiran orang Islam. Akhirnya negara orang-orang Islam diperintah oleh Barat. Kita tak ada lagi rasa penting untuk jaga negara. Kita akhirnya negeri kita diambil oleh orang. Kita tak rasa lagi negeri ini menjadi milik kita yang mesti ditadbir mengikut cara Rasulullah. Akhirnya kampung kita diambil orang. Kenapa? Kerana kita tak rasa lagi kita bertanggungjawab dalam kampung kita. Akhirnya isteri dan anak-anak kita diambil oleh mereka.
pemikiran anak isteri kita dikawal oleh kumpulan-kumpulan mereka. Mereka kawal dengan apa dia? Yang terkini mereka guna teknologi AI. Teknologi AI ini mereka boleh kesan macam mana perangai seseorang, peribadi seseorang. Teknologi ni, teknologi yang terbaru ni, teknologi yang masuk dalam masyarakat kita ni, di mana dia boleh tahu kita minat beli barang apa, kita suka makan makanan apa, bila dalam keluarga kita macam mana. Kita boleh tunjuk bukti. Akhirnya apa yang berlaku pada Ismail Haniyah, Syahid Ismail Haniyah, mereka telah berjaya bunuh yang mereka berjaya untuk bom mati. Kemudian sebelum daripada ni yang berlaku di bumi Palestin, kita boleh tengok macam mana mereka sedang lakukan. Kita boleh tengok bagaimana mereka boleh lakukan kepada yang disebut dengan semua musuh-musuh Islam ni. Lakukan sampai orang Islam tak boleh buat apa-apa dah dalam hidup ini. Tak mampu dalam hidup ni. Tahu-tahu mati. Ramai di kalangan kita mati disebabkan ketagihan dadah. Ramai di kalangan kita mati bau-bau ni sebab virus yang mereka cipta, COVID-19. Misal contohnya yang mereka lakukan, ramai mana yang mati. Mereka gunakan dengan teknologi tersebut. Mereka guna tahu-tahu mati. Ramai di kalangan kita yang akhir ni kena penyakit kanser. Di kalangan kita penyakit yang datang pelik-pelik, yang tambah lagi parah, bunuh diri di kalangan orang Islam. Dan tidak berakhir dengan bunuh diri itu berakhir begitu saja, tidak. Tapi akan sudahnya apa dia? Masuk dalam kubur, memulakan perjalanan hidup di alam ataupun di negara yang ketiga yang disebut dengan negara barzakh ataupun alam barzakh. Para hadirin sekalian, saya tak cadang nak cerita panjang dalam bab ini. Tapi saya nak sebut yang bahayanya bila masuk dalam kubur. Tatkala mana hidup di alam barzakh, tiba-tiba ada satu benda yang terjadi. Kebanyakan yang kena. Saya harap supaya yang datang malam ni tak ada seorang pun kena penyakit. Penyakit apa dia? Penyakit menyesal untuk hidup kembali. Mereka mula mengulang kata untuk nak hidup balik. Menyesal kerana peluang yang diberi oleh Allah tiba-tiba kita sia-siakan begitu saja. Mula menyesal. Penyesalan ini berlaku. Allah cerita dalam Al-Quran. Setiap bila daripada kita menyesal, kebanyakan orang Islam ni menyesal. Bermula kali yang pertama menyesal dalam hidup ini bila tengok malaikat maut mula berdiri di hadapan muka. Waktu mana tengok malaikat maut diri depan muka kita, malaikat maut mula selak saja hijab mata kita. Di waktu tersebut malaikat maut mula istihar. Wahai anak Adam, aku cari setitik air untuk kamu telan, sudah tidak ada. Aku cari sepatah kataan yang keluar daripada mulut kamu, sudah tidak ada. Aku cari, segala-galanya sudah berakhir dalam hidup kami. Wahai roh, sila keluar daripada jasad ini. Bila sebut keluar saja daripada jasad ini, kebanyakan mulut-mulut orang Islam ni disebut. Ni bukan orang kafir sebut ni. Saya nak sebut kebanyakan orang yang baru meninggal dunia tu, dia baru je sebut kalimah ni. Kalimah apa dia? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah boleh tangguh sekejap, malaikat bagi tahu pada Allah, jangan mati lagi malaikat. Saya tak bersedia untuk mati. Mereka sebut saya tak nak mati lagi malaikat. Nak buat apa dia? Fa asaddaqa. Saya nak bagi semua yang saya cari dan saya kejar dalam hidup ini, yang saya miliki dalam hidup ini, saya nak bagi semua di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Sekarang juga saya nak jadi hamba Allah yang saleh. Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah jawab, dah terlambat bro kata mereka. Sekarang baru kamu nak minta tangguh. Dah sampai masa dah. Allah tak tangguh dah kematian seseorang.
Bila sampai ajal di kalangan kamu, masa dah sampai dah sekarang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tahu fi'il perangai apa yang kamu akan ulang dalam hidup kamu jika ditangguh kematian kamu. Ni saya nak sebut penyesalan pertama. Tuan-tuan yang datang malam ni, jangan ada seorang pun yang dia menyebut kalimah ini. Yang datang ke, yang dalam siaran ni ke, yang di mana saja pun sebut ada keluarga masing-masing. Jangan menyesal ya bila kita sampai masa di kalangan kita. Kenapa kita menyesal? Kenapa baru nak menyesal? Waktu mana dekat dengan kematian, sampai peringkat merayu-rayu dia, janganlah mati lagi. Kalau boleh sekejap je. Kalau kita baca dalam kitab, Imam Ghazali cerita, ada seorang raja yang dalam keadaan sombong hidup dia. Ni Imam Ghazali cerita, raja yang sombong. Dia sebut pada pembesar dia nak melawat rakyat dia. Dia nak melawat rakyat dia. Katanya Imam Ghazali ceritanya, bila begitu pembesar disiapkan kelengkapan untuk dia nak melawat rakyat dia. Lalu di waktu itu, waktu mana dia mula nak pakai pakaian, dibawa pakaian selain pakaian dia campak. Ambil dua, campak. Nak tunjuk pakaian yang paling hebat dia nak pakai untuk nak pergi ziarah rakyat dia, nak tunjuk kehebatan diri dia. Akhirnya baru dia nampak sesuai dengan dia, baru dia pakai. Kan dia raja, dia rasa hebat dalam hidup dia. Kemudian dibawa tunggangan kuda di hadapan dia. Kuda pertama ditolak, kuda kedua tolak. Lama nak boleh sesuai dengan kuda yang dinaiki untuk diri dia. Akhirnya kuda ni paling sesuai, dibawa dia dan dia naik atas kuda tersebut. Dibawa masuk dalam kawasan bandar, dan siang hari dibawa rakyat dia semua sembah dia, puja dia, tuanku, tuanku. Semua dalam keadaan rasa hebat. Kemudian sampailah menjelang petang, dekat dengan asar, dia masuk satu kampung. Ada seorang tua katanya Imam Ghazali, duduk sandar bawah pohon, satu pokok, bawah pokok. Bila dia lalu saja, orang tua tu panggil, tuanku, berhenti sekejap, saya nak bercakap, mari dekat sikit. Dia sebut demikian pada tuanku. Terkejut tuanku, terkejut. Menteri-menteri yang mengiringi ni pun terkejut. Ada orang berani macam ni. Tuanku bila dengar begitu, menteri dia pun sebut, tuanku, saya tangkap ya, orang tua ni kurang ajar, biadab. Dia sebut demikian. Tuanku kata tak, kita layan orang tua. Dia nak apa dia? Tuanku tu sebut, dia kata, kamu nak cakap dengan aku dengan better, ataupun better nak cakap dengan kamu. Dia sebut pada rakyat yang duduk di bawah pokok tersebut. Katanya orang tua tu, dia sebut, saya nak cakap dengan kamu, tuanku. Kamu turun. Kalau kamu tak turun, sesuatu akan terjadi. Katanya tuanku tu, dia nampak pelik sikit orang tua ni. Dia kata, disebut pada membantu dia, bertenang, aku layan, better layan orang tua. Dia turun. Dia sebut, kamu nak jumpa dengan saya ke, saya nak jumpa dengan kamu? Dia tanya. Orang tua tu bangun. Dia kata, saya nak jumpa dengan tuanku. Tuanku datang dekat sikit. Dia pun datang. Raja ni layan dekat dengan dia. Bila dekat dengan dia saja, dia kata, tundukkan telinga, tundukkan kepala, saya nak sebut sesuatu. Raja tersebut kata, tak perlu tunduk. Saya raja, saya pembesar di kawasan ini, untuk apa saya tunduk? Kalau kamu tak tunduk, sesuatu yang akan terjadi. Lalu raja ni nak layan. Raja ni tunduk. Bila tunduk je kepala, lalu orang tua tu bisik, aku malaikat maut. Dia sebut demikian. Bila sebut aku malaikat maut, tergamam raja tersebut, bingkah raja tu, tegak raja tersebut. Raja ni sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau boleh tangguh sekejap,
kematian saya ini. Jangan mati lagi. Saya ada permaisuri. Saya ada anak-anak. Saya nak bagi tahu pada keluarga saya yang kematian saya sudah hampir. Malaikat maut tersebut, walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tak tangguh dah nyawa-nyawa orang bila sampai ajalnya. Lalu direntak nyawa raja tersebut. Di saat itu terkulai raja tersebut, jatuh tersembang. Jatuh menjadi bagaikan kayu api yang tidak ada nilai lagi saat demikian. Hilang kedudukan ini sendiri. Inilah manusia. Imam Ghazali sebut, kebanyakan manusia tatkala mana sampai saja saat dekat dengan kematian, baru dia terkejut dengan kesombongan hidup. Waktu mana hidup ni bukan main lagi sombong. Ramai di kalangan kita ni sombong. Tak kira lah dia siapa pun dalam hidup ni. Dia rasa hebat dia. Dia rasa dia berkuasa daripada segala sesuatu. Tapi sampai masa bila berlaku kematian di kalangan seorang, dia akan menyesal dalam hidupnya. Tak pernah sesesal ini yang dilalui dalam hidup. Ini kali pertama. Kali kedua, penyesalan datang. Saya ringkaskan sebab masuk isyak ni. Cepat sangat isyak hari ni. Saya nak sebutnya, kali kedua menyesal bila? Bila roh ditarik, disentak sampai di halqum. Waktu mana roh malaikat mula masuk, sambil masuk je malaikat umum terus. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datang sakaratul maut yang penuh dengan kebenaran. Inilah masa yang sering kali kamu lari-larikan diri sepanjang kamu hidup di atas dunia. Di atas dunia ni lagi pada apa? Tuan-tuan ingat, dalam hidup kita ni ada dua je. Kita kejar apa, kita lari daripada apa. Saya sentiasa ulang perkara demikian. Kita kejar apa dalam hidup? Kita nak apa dalam hidup? Yang beria sangat sampai kita berkelahi dengan jiran-jiran kita. Sampai kita tak tegur sapa dengan adik-beradik kita. Kita nak apa dalam hidup? Kita kejar apa dalam hidup? Sampai sesombong itu dalam hidup kita. Tak bangun solat tahajud, tak bangun untuk sujud sembahyang subuh. Sesombong itu hidup kita. Kita kejar apa dalam hidup? Kita nak apa dalam hidup? Dalam hidup kita. Yang kedua, kita lari daripada apa? Lari daripada apa? Lari daripada polis. Tak. Polis pun sedang melarikan diri sekarang. Lagi daripada SPRM. SPRM pun sedang melarikan diri. Lagi daripada apa? Lagi daripada malaikat maut. Lagi daripada malaikat maut je. Rumah besar, kunci, banyak bertindan-tindan kunci. Kalau kita tanya, kenapa rumah besar, dah besar dah, kunci sikit-sikit sudah lah. Dia jawab, supaya malaikat maut tak masuk. Cuba tanya orang jogging yang pagi-pagi tiap-tiap hari jogging. Pagi lagi, belum subuh lagi dah jogging dah. Orang tanya dia, cuba tanya dia, abang berlari pagi-pagi, abang lari daripada apa? Berkejaran tiap-tiap pagi. Dia jawab, lari daripada malaikat maut dia sebut. Supaya malaikat maut tak cukup je nyawa dia. Cuba tanya orang-orang yang makan ubat segenggam setiap hari. Kenapa banyak sangat ubat kamu hari ini? Kenapa, untuk apa makan ubat yang banyak begini? Dia akan jawab, agar lambat mati sikit. Supaya lambat sikit malaikat maut datang cukup nyawa kita. Inilah jawapan yang sering kali dilagu-lagukan di kalangan kita. Tapi malaikat maut kata, masa yang kamu lari itu sekarang dah sampai. Tak ada orang yang boleh melarikan daripada kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebutlah wahai Muhammad, kalau ada di kalangan umat manusia ni yang hidup dia melarikan diri daripada kematian, khabarkan pada dia, fa innahu mulaqikum, malaikat maut sedang mengejar kamu untuk mendapatkan kamu. Hari-hari malaikat maut
sedang melihat wajah kami. Bersiap ke belum? Bersiap ke belum? Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lepas pada dia rentak je nyawa kamu, kamu akan hidup di alam gaib dan juga alam penyaksian. Kamu hidup balik. Kamu boleh tengok balik siapa yang datang nak mandikan jenazah kamu. Kamu akan rasa saat mana orang usung jenazah kamu. Kamu akan bilang berapa orang yang semayang jenazah kamu. Kamu akan tengok bagaimana anak isteri kamu menghantar sejauh pandangan mata perjalanan kamu menuju ke alam barzakh. Kamu akan kedengaran tanah-tanah yang jatuh berderai di atas liang lahat kamu. Kamu akan dengar degup-degup tapak kaki yang terakhir meninggalkan kubur kamu, menuju untuk meninggalkan kamu. Kamu sedang menuju kepada alam yang lebih kekal dalam hidup kamu yang disebut dengan alam barzakh. Yang ini gambaran dalam hidup itu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lepas pada kamu ditinggalkan jenazah kamu dalam kubur, Allah mula dedahkan balik satu demi satu setiap detik dan masa yang kamu lalui sepanjang kamu hidup di atas dunia, untuk bagaimana kamu lakukan dalam menjadi hamba kepada Allah. Allah akan tunjuk satu-satu, start daripada mula akil balik sampailah hari kematian kamu, hari yang berakhir perjalanan hidup di atas dunia ini sendiri. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maknanya di waktu tersebut malaikat masuk tu, malaikat mula tarik. Sayangnya bila malaikat tarik nyawa manusia ni sampai hujung kaki je tarik, tarik itu datang balik perangai lama. Perangai apa? Khayal. Hidup dalam keadaan khayal. Hidup dalam keadaan yang tak tahu arah. Hidup rasa mati ke tak mati, mati ke tak mati. Dalam keadaan mati tak mati tu, syaitan pula datang pujuk. Relax, tak mati. Sikit je baru di hujung kaki baru syaitan sebut. Sabar, bertenang. Tak ada apa. Syaitan sebut, tak ada apa pun, baru hujung kaki baru. Kalau kamu cepat bertaubat, nescaya roh kamu akan cepat keluar daripada jasad kamu. Kamu jangan taubat. Padahal kalau bertaubat di saat itu Allah terima lagi taubat. Taubat ni, kalau roh kita di hujung kaki, Allah terima lagi taubat kita. Roh kita sampai di lutut, Allah terima lagi. Roh kita sampai di pusat, Allah terima lagi. Tapi ketegaknya manusia ni, betapa tololnya manusia. Saya sebut ni manusia yang jangan kita, tapi pastikan jangan keluarga kita, jangan masyarakat kita. Biar kita ni orang yang perasan, kita tahu keadaan apa yang sedang berlaku saat tersebut. Bila sampai di pusat, tiba-tiba malaikat lepas balik roh kita. Kebanyakan orang kita kena, bila malaikat lepas, roh ni turun balik. Ni perangkap kematian. Roh ni turun balik ke bawah. Bila turun, kita perasan tu roh sedang turun. Bila sedang turun roh ni, syaitan pula sebut, aku dah kata tak mati lagi. Kamu rasa sendirilah. Kamu rasa tak sekarang? Rasa tak? Ya. Tak mati lagi katanya syaitan. Syaitan pujuk ni. Kamu rasa sendiri? Tak mati ni? Tak mati, turun. Bawah kemaluan kita, tiba-tiba direntak daripada bawah. Zup, ditarik. Terus sampai ke halkum. Sampai di halkum. Bila sampai di halkum, gamam dia terkejut. Allah, mati itu terkeluar daripada mulut penyesalan. Tuan-tuan jangan sebut. Sekejap lagi jangan sebut kalimah ni. Dia sebut apa dia? Qala inni tubtul an. Allah rakam mulut orang yang sebegitu. Ni orang Islam ni. Mulut dia sebut apa dia? Sekarang juga aku taubat ya Allah, dia sebut. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Qala inni tubtul an. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Tidak dianggap taubat orang yang hidup dia biar je, hidup dia buat benda yang buruk sepanjang hidup dia.
Ya'maluna sayyi'at, dia menghabiskan masa dia dalam keadaan sia-sia. Dia menghabiskan tenaga dia dengan kerja yang sia-sia. Ya'maluna sayyi'at, dia menghabiskan harta dia untuk kerja yang sia-sia dalam hidup dia. Ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut, sehingga roh dia sampai di halqum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an, sekarang juga saya taubat ya Allah. Sekarang juga saya taubat ya Allah. Roh ni keluar melalui mata masing-masing. Bila roh kita ni keluar daripada mata, kebanyakan mata tu memandang roh keluar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tutuplah mata yang terbuka di waktu mana dia melihat roh dia keluar daripada jasad dia. Sunat hukum dia. Orang kita bila tutup, tiba-tiba terbuka. Tutup, terbuka juga. Dia pun ambil duit 50 sen, dia letak dia. Jadilah mata duitan dia. Ni perangai orang kita. Padahal mata tu sedang mengikut, yang disebut dengan apa dia? Mengikut yang namakan dengan roh dia naik keluar tubuh badan dia. Bila keluar, masuk dalam bekas yang warna hitam, busuk sangat. Na'udzubillah min dzalik. Bila masuk dalam bekas tersebut, naik terus. Dah keluar semua, sambil keluar tu malaikat tepuk. Dia mampuslah roh ini. Hidup dalam keadaan jahat, mati pun dalam keadaan jahat. Roh ni naik, menghadap di aras, di langit yang pertama. Penjaga langit yang pertama tanya, roh siapakah ini? Roh siapakah ini? Lalu dia jawab, roh fulan bin fulan. Penjaga langit yang pertama sebut, celakalah roh ini. Celakalah roh ini. Disumpah seranahnya roh tersebut. Ditutup pintu langit, diusahakan untuk tembus. Naik langit yang kedua, ketiga, keempat, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin tu, jatuh terus, berdiri di hujung kepala masing-masing. Nampak terus siapa yang datang, siapa yang buka muka, siapa yang cium dahi, siapa yang nampak terus. Mula sibuk tanya, nampak malaikat maut tu yang cabut nyawa dia tu berdiri lagi depan pintu. Berdiri lagi depan pintu. Malaikat maut sedang memandang pada dia. Aku tak bersalah dalam hal ini, katanya malaikat maut. Yang salah ialah kamu. Kamu tak bersiap dalam hidup kami. Waktu mana keluarganya menangis, malaikat maut sebut, jangan tangisi di atas kematian dia. Tangisi kerana dia tak bersiap untuk hari kematian dia. Hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat maut kata, aku tak tahu dalam urusan ini. Yang tahu dalam urusan ini ialah Allah. Sebut banyak, kita dengar orang cakap. Siapa yang datang siap dekat diri kita, orang yang duduk sekeliling kita, orang di bawah rumah kita, semua kita dengar orang cakap. Usung jenazah kita, siapkan kematian kita dengan kain kapan kita. Kita baung kapur barus yang mula diletak atas tubuh badan kita. Kita nampak orang tutup tubuh badan kita, diusung sampai ke kuburan. Bila sampai di kuburan, kita nampak berdiri di hujung kaki dua orang malaikat, Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan. Nampak tak? Sekejap je perjalanan hidup di dunia. Orang angkat je jenazah kita, turun je dalam kubur. Terus. Rasa terus himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Perjalanan untuk ke barzakh. Himpitan kubur. Kemudian himpitan kubur ni kena datang dengan kuliah khusus. Dia ada dalam kitab, disebut dalam bab ad-darat, bab himpitan kubur. Tak je jenazah, hadap je muka ke kiblat, orang tutup yang lahat kita, bunyi tanah-tanah yang turun, tung tung tung, sampai pagar lutut dia. Baru sampai pagar lutut, berdiri dah malaikat Munkar dan Nakir depan muka kita, mula halau salat kita, mula halau haji kita, mula halau zakat kita, puasa kita halau, Quran kita, kecuali Quran yang dibaca sebelum mana subuh.
Disebut dalam hadis Rasulullah sebut demikian. Innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Dalam Al-Quran Karim pun Allah sebut, sungguhnya Al-Quran sebelum mana subuh menjadi peguam bela pada kami dalam kubur nanti. Yang kita baca sebut, yang tujuh dia tak boleh halal. Tiba-tiba waktu mana dia sedang halal tersebut, keluar kali yang tiga. Mulut penyesalan. Mulut penyesalan kebanyakan di kalangan manusia. Tuan-tuan jangan sebut. Dia sebut apa dia? Qala rabbi irji'un. Malaikat, tolonglah bagi tahu pada Allah, aku nak hidup balik. Aku nak hidup balik. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup sebelum daripada ini. Malaikat tengking dia. Kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di belakang kamu akan melalui barzakh sampailah kamu dibangkitkan balik di hari kebangkitan nanti. Jemaah sekalian, amalan apa yang tertinggal ni? Sampai begitu sekali bergeria meraung, malaikat tolonglah, malaikat tolonglah. Amalan ni saya nak sebut sikit. Yang pertama, amalan hati. Amalan hati. Hati kita ni kita tak jaga, sama-sama kita. Ramai di kalangan kita ni tertinggal amalan hati. Amalan hati apa dia? Buruk sangka dengan orang. Amalan hati penuh dengan dendam saat mana menghadap di hadapan Allah. Amalan hati apa dia? Dalam dada kita was-was terhadap Islam. Was-was terhadap Islam. Padahal Allah dah pesan dah, janganlah ragu-ragu dengan Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Hanya agama yang terima oleh Allah ialah Islam. Tapi oleh kerana jahatnya Kamal Atatürk tahun 1924 dahulu, dia ajar hidup ni tak semua dengan agama. Hidup ni agama dalam masjid je. Agama ni dalam surau je. Dalam kehidupan tak perlu dengan agama. Dia ajar demikian. Kita pun terpengaruh dengan pahaman dia. Ramai orang kita ni terpengaruh. Sampai peringkat orang kita ni amalan dalam hati dia campur. Islam sikit, nasionalis sikit. Islam sikit, liberalis sikit. Islam sikit, sekularis sikit. Dia campur. Padahal bila sebut Islam, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam semua sekali. Jangan ambil separuh-separuh. Allah dia tak nak dalam hidup kita ni campur aduk, tak nak. Islam ni bila sebut Islam, ni je agama yang boleh menyelamatkan kamu dalam kubur nanti. Dan agama lain selain Islam tak boleh tolong kita. Sekular tak boleh tolong kita. Nasionalis tak boleh tolong kita. Liberalis tak boleh tolong kita. Komunis lagi tak boleh tolong kita. Orang kita ni, orang kafir kan, dia buat macam-macam cara. Dia nak rosakkan kita. Terakhir ni datang dengan kapal-kapal perang pula. Kita dengar cerita, datang macam-macam cara. Komunis tak cukup dengan pahaman komunis. Abu-abu mayat komunis tu pun datang hebat lagi, nak suruh hidup, menghidup keadaan yang demikian. Pelik kita. Ada orang Islam kita pergi campur, dia Islam sikit dengan komunis sikit. Yang liberal dia boleh sebut semua agama menuju ke syurga. Sampai ada orang kita ajar, berdoalah pada Tuhan masing-masing. Doa pada Tuhan masing-masing. Maknanya Tuhan ni banyak ke? Sampai peringkat orang kita ni tak yakin dengan Islam. Kat mana tak yakin dengan Islam? Ramai mana orang kita pergi ke bank, dia tanya pada dia, Pakcik nak buka akaun Islami ke akaun konvensional? Dia tanya balik pegawai bank sebut, mana yang untung? Dia tanya, mana yang untung?
Pegawai bank tu dah bagi tahu dah, ni cara konvensional, ni cara Islami. Pakcik nak pilih mana? Dia tanya lagi mana yang betul. Orang kita kan jelas-jelas, ni tok guru, ni tok haru. Ada dua. Satu tok guru, satu lagi tok haru dia panggil. Dia boleh pilih tok haru dibandingkan dengan tok guru. Pening pada. Orang ni jelas-jelas dah belajar tafsir, belajar hadis, belajar semua, dan boleh mengajar, boleh sebut tentang hukum hakam, semua jelas. Cara hidup dia pun cara hidup Islam jelas. Yang ni haru biru hidup. Pilih yang ni lagi orang kita. Ni tak faham lagi, tak tahu ni. Nak sebutnya gambaran bagaimana bingungnya hidup, tak yakin. Amalan hati. Amalan hati ni, ramai mana orang kita jadi berbolak-balik hati dia dengan Islam. Sampai Rasulullah pesan, baca doa ni jangan tinggal. Doa yang saya ulang banyak kali di mana-mana pun, baru ni di surau, baru ni pun saya sebut. Doa ni jangan berhenti baca. Doa apa dia? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tolonglah tetapkan hati saya ni ya Allah, ala dinika, dalam saya mentaati agama kamu, wa ala ta'atika, dengan agama kamu, dan saya sentiasa dengan mentaati perintah kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maha suci kamu ya Allah, saya sentiasa buat zalim pada diri saya sendiri ya Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, saya nak sebut antara perkara yang paling susah di akhir zaman ini bukan susahnya cari harta, tapi perkara yang paling susah di akhir zaman ini ialah istiqamah dengan agama. Istiqamah dengan agama ni benda yang paling susah dalam hidup. Nak bertahan dengan Islam, nak bersama dengan Islam dalam keadaan yang kita diuji dengan ujian yang banyak, fitnah-fitnah yang tak berhenti-henti, serangan-serangan musuh yang terlalu kuat terhadap Islam, ejekan-ejekan pada para alim ulama semakin kuat. Bukan negara luar aja tuan-tuan boleh tengok, bukan hanya di bumi Palestin je, bahkan di negara kita benda yang sama sedang terjadi. Perkara yang paling susah dalam hidup kita, istiqamah. Istiqamah ni dengan Islam, sampai ramai di kalangan kita tercabut, hati dia berbolak-balik dengan Islam. Baca doa, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang balik-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ibu-ibu jangan berhenti baca doa ni, ibu-ibu. Doa ni ibu-ibu bacalah di kala mana ibu-ibu kena ujian dalam hidup. Ujian apa dia? Ujian emosi dalam hidup ibu-ibu. Ujian emosi ni ramai orang kita kena. Tengok saja berlaku perceraian artis-artis sekarang. Benapa yang terjadi ni? Sampai ditunjuk demikian, sampai digambarkan seolah-olah jahatnya kehidupan sebegini, teruknya keadaan suaminya, teruknya keadaan isterinya, sampai tak malu-malu lagi dalam masyarakat kita. Malu kita melihat perkembangan suasana. Punca apa? Punca emosi yang tak stabil. Emosi ni apa dia? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa nafsu tu pelik sangat. Hawa nafsu ni yang mengganggu dalam perjalanan hidup kita. Sekarang ramai mana anak-anak kita kena penyakit anxiety. Anxiety bukan anak-anak kita je, bukan anak-anak muda je, anak tua pun kena juga. Nak sebutnya anxiety, istilah yang baru. Padahal benda tu dah berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian dalam hidup ini, ujian kepada hati yang berbolak-balik tadi, lalu dibaca dengan ayat-ayat sebegini.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bertahan dengan Islam. Jangan sampai peringkat bila diuji dengan ujian-ujian emosi, kita mula tertanggal Islam. Tangkudul Islam urwatan bi urwatin. Rasulullah sebut tertanggal Islam daripada jasad seorang sejengkal demi sejengkal. Awaluha binaqdil hukmi. Awal-awal kamu mula tanggal Islam daripada tubuh badan kamu ialah kamu tak kenal lagi halal haram dalam hidup kamu. Kamu tak peduli lagi. Orang hulur tangan, kamu kira sambut semua supaya tak jatuh air muka dia. Kamu tak tahu dia isteri orang, dia suami orang, dia anak dara orang, dia yang disebut dengan pemuda di kalangan yang sedang besar. Kamu sambut semua. Punca apa? Punca kamu tak kenal halal haram dalam hidup kamu. Ni tak pandai nak jaga. Sebelum kita mati, jaga yang pertama ni, jaga hati. Jaga hati supaya kita kuat dan kejam hati kita. Saya baru-baru ni ada seorang hamba Allah datang. Bukan baru ni juga, makna panjang cerita ni. Datang lepas pada saya kuliah, dia letak air depan saya. Perempuan. Saya tanya kenapa? Saya harap ustaz baca doa untuk air ini. Doa ni untuk siapa, saya tanya. Doa untuk ayah saya, ustaz. Kenapa dengan ayah? Saya tanya, kenapa dengan ayah? Ayah saya tak solat, ustaz. Ayah saya tak solat. Berapa umur dia? Saya tanya dia, berapa umur dia? 78 tahun, ustaz. 78 tahun tak solat? Tak, ustaz, baru je tak solat. Start daripada umur dia 70 tahun dia berhenti solat. Dah 8 tahun dia tak solat. Saya tanya dia, ayah, datin kerja apa sebelum daripada ni? Ayah kerja apa sampai begini sekali tak solat? Saya segan nak bagi tahu, ustaz. Kerja apa? Dulu dia imam masjid, ustaz. Tapi bila dia pencen jadi imam, dia pencen dengan solat-solat sekali. Manusia berbalik hati. Hari ni ayah-ayah boleh datang ke surau, ke masjid. Besok lusa tak tentu lagi. Berbolah hati. Hari ni kita boleh elok suami isteri. Tapi besok lusa dia akan ada goyangan, goncangan dalam rumah tangga. Syaitan yang tak pernah berhenti dalam merosakkan hubungan kekeluargaan mukmin. Yang menyebabkan Islam ajar jaga hati, jaga hati. Jangan dirosakkan hati ni. Bila kamu rosak hati kamu rosak je hati kamu, seluruh anggota badan kamu akan jadi rosak. Akhirnya elok-elok kamu boleh masuk syurga, kamu dihumban ke dalam neraka. Kalah disebabkan kamu tak boleh nak jaga yang disebut dengan hati pada diri kita. Sampai kita mati, biar berakhir hati kita memaksa diri kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu kita matilah. Di saat itu barulah kita benar-benar menjadi yang disebut dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita, tolong jaga tenaga. Tenaga yang Allah bagi dalam hidup kita. Sisa-sisa umur hidup ini mesti digunakan sepenuhnya untuk mentaati perintah Allah. Tenaga dalam hidup kita, jangan disia-siakan tenaga. Tenaga ataupun sisa umur, baki umur yang ada. Janganlah kita habiskan masa kita dengan kerja yang sia-sia. Masa kita yang ada ni, ambil masa peluang untuk apa dia? Taubat pada Allah. Hari-hari taubat. Yang kedua, dalam masa yang sama pada diri kita, tingkatkan lagi ibadah kita pada Allah. Usaha dalam hidup kita. Untuk apa dia? Solat kita lebih khusyuk daripada sebelum daripada ini. Mesti kita kena usaha. Jadikan solat kita
usaha dengan seluruh tumpuan tenaga kita menjadikan solat yang paling berjaya. Berapa kali dalam hidup kita ini, sepanjang kita hidup ini, kita berdiri semayang, mengletak tu badan kita, mendengar ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Berapa kali dalam hidup kita, sepanjang kita hidup ini, kita rukuk, menitik air mata kita, gugur, berderayan, jatuh di atas sejadah-sejadah. Waktu mana kita sedang rukuk. Berapa kali dalam hidup kita, kita sujud, kita basah tempat sujud kita, menangis teresak-esak dalam hidup kita. Berapa kali? Berapa kali tangan kita semakin lama berdoa, semakin terangkat. Semakin lama berdoa, semakin terangkat. Sehingga kan kita benar-benar mengharap kepada Allah. Berapa kali dalam hidup kita, kita banyak habiskan tenaga kita untuk dunia. Kita sanggup berhempas pulas, mata kita bersengkang untuk menghabiskan cerita-cerita, melayani filem-filem, melayani yang disebut dengan borak-borak kosong, melayani dengar cerita-cerita orang, sampai air mata kita keluar, kita habiskan untuk filem-filem Korea, filem-filem Hindustan. Kita tak mengalir air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya. Tenaga kita bukan untuk begitu. Tenaga ini mesti dikerahkan untuk yang disebut dengan mentaati perintah Allah. Apa dia yang kita kena jaga sangat? Tenaga kita sembahyang. Sembahyang kena jaga sangat. Gunakanlah baki umur kita yang kita ada ni untuk kita jaga solat. Solat. Kemudian apa dia lagi? Guna tenaga untuk baca Quran. Baca Quran. Banyakkan masa kita dengan Al-Quran. Akhir-akhir di usia kita ni, Al-Quran je. Hidup kita dengan Al-Quran. Ibu-ibu, ayah-ayah, jangan tinggal dah Quran tu. Berjalan tu dengan Al-Quran. Dalam beg-beg ibu-ibu mesti ada Al-Quran. Dalam poket ayah-ayah mesti ada Al-Quran. Dalam beg kita ni mesti jalan dengan Al-Quran. Walaupun kita tak boleh baca, tolong bawa Quran. Takkan rugi orang yang hidup dengan Al-Quran. Takkan rugi. Kalau mana kita bawa Al-Quran, malaikat turut serta dengan kita. Mereka akan bersama dengan kita. Cahaya daripada Al-Quran tu kita tumpang sama. Lebih-lebih lagi lah kalau kita dapat baca Al-Quran. Ni satu nikmat yang paling indah. Lebih lazat daripada hidangan yang tersedia. Hidangan Al-Quran ni ma'dabatullah. Ma'dabatullah, hidangan yang datang daripada Allah kepada kita. Kalau kita makan 3 kali sehari, kenapa kita tak boleh baca Al-Quran 3 kali sehari? Makan untuk jasad yang akan hancur, baca Quran untuk roh yang akan terus hidup. Rugilah kalau kita tak guna tenaga kita untuk Al-Quran. Gunalah masa kita baki ada lagi ni. Mata kita boleh nampak lagi ni. Jalan hidup kita masih lagi lurus ini dengan Al-Quran. Ni bekalan kita. Tenaga yang kita gunakan, aku mesti khatam Al-Quran 3 hari sekali, 3 hari sekali khatam Quran. Menunjukkan kita mengerahkan seluruh tenaga kita dengan Allah dalam hidup. Lalu kita menjadi ahlul Quran, ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah. Ni tenaga kita guna. Guna untuk apa lagi? Dalam hidup kita, guna untuk kita zikir dan selawat. Zikir dan selawat. Dalam hidup kita, kerahkan tenaga kita. Jangan kita tidur selagi mana kita tak habis zikir kita dengan Allah. Setiap hari, disiplinkan diri kita. Bekalan diri kita. Orang tanya, kenapa banyak zikir? Saya sedang memperkenalkan diri saya pada Allah. Cara kita nak perkenalkan diri kita pada Allah, kita kena banyak zikir. Tak perlu pun orang lain memperkenalkan kita pada Allah. Kita sendiri memperkenalkan diri kita pada Allah. Kan kita ni kan, kalau ada orang perkenalkan kita pada tuanku, tuanku, ni hamba Allah ni, nama dia sekian. Dia begini. Tuanku tolonglah dia, bantulah dia.
Kalau orang sebut demikian, kita bangga. Alhamdulillah, ada orang perkenalkan kita dengan Tuhanku. Itu dunia. Kalau ada orang boleh perkenalkan kita pada Allah, jauh lebih baik kita bangga. Macam mana kita nak suruh, tak payah orang lah perkenalkan kita pada Allah, kita sendiri zikir. Zikir. Allah sebut, fazkuruni azkurkum. Kamu zikirlah padaku, aku akan kenang nama kamu sebanyak mungkin. Zikir. Zikir ni mulut kita sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subuhun kudus Rabbuna wa rabbul malaikat wa ruh. Ataupun bibir kita sebut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan berhenti zikir, zikir. Zikir tu astaghfirullahalazim sampai mengalir mata, sampai gugur air mata kita. Banyaknya dosaku ya Allah. Ini dipanggil zikir. Menyediakan diri kita untuk kita dikenali di sisi Allah. Kemudian selawat ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selang-seli ya dalam hidup kita ni. Kalau kita habis zikir, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya baca satu kitab, dia sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia tak akan tidur malam dia, tak akan pejam mata dia selagi mana dia tak habiskan selawat dia pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali sehari. 70,000 kali sehari. Padahal dia tu hidup zaman Rasulullah. Dia tu dekat dengan Rasulullah. Dia tu banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Dia sebut, kalaulah tidak ada Abdullah bin Umar, nescaya akulah yang paling banyak meriwayat hadis Rasulullah. Tapi dia sendiri tu tak habis, tiap-tiap hari tu mesti selawat pada Rasulullah sebanyak 70,000 kali. Saya nak minta ayah-ayah, ibu-ibu, tak payah 70,000 lah. Ibu-ibu selawat sebanyak 1,000 kali sehari. 1,000 kali sehari je dalam hidup kita. Saya rasa tak sampai 1,000, sampai 70 kali pun dengkur. Kita jauhnya demikian dalam hidup kita. Kerahkan tenaga kita yang baki ada dalam hidup kita ini untuk apa dia? Untuk benar-benar mentaati perintah Allah. Kemudian yang ketiga, bekalan ketiga, kerahkan segala harta yang kita miliki untuk mentaati perintah Allah. Kerahkan yang disebut dengan segala apa yang kita ada, harta benda yang kita ada, semuanya untuk agama Allah. Pantang dengar ada orang nak buat masjid, ada bahagian kita. Pantang dengar ada orang buat sekolah agama, ada bahagian kita. Pantang dengar apa saja keperluan untuk kerja-kerja agama, mesti kita gunakan tenaga, harta kita, mesti ada bahagian kita. Bahagian kita. Kenapa? Bahagian itu sebenarnya kita telah hantar ke akhirat. Kita hantar awal. Kita siapkan makanan-makanan pagi Jumaat, misalnya contohnya. Pagi Jumaat kita sediakan makanan pagi Jumaat. Lepas mayang subuh, zaman-zaman dahulu orang ajak pergi ke rumah dia, berebut rumah-rumah. Sekarang tak. Sekarang orang tak sempat. Lepas mayang subuh, bawa datang ke surau. Sediakan makanan. Hari ni, pagi ni saya yang sediakan makanan. Berebut di kalangan kita. Orang nak peduli apa dengan orang, nak tukar ke waktu hari Jumaat, nak jadi hari cuti, kemudian tukar kepada hari yang lain dan sebagainya, itu peduli. Tak usah pedulilah dia. Yang pentingnya kita ni ambil peluang siap pagi Jumaat, kerana hari Jumaat ni Sayyidul Ayyam, hari penghulu pada hari. Isunya bukan isu kerja, isunya isu cuti. Kena faham demikian. Ni ada juga mufti yang jawab dia kata, hari Jumaat Allah tak larang pun buat kerja. Tu ayat Quran jelas. Lah, orang bincang pasal cuti, dia bincang pasal kerja. Pelik betul. Tak betul demikian. Sekarang nak cuti hari apa? Yang terbaik. Tu je yang disebutnya. Isunya isu cuti, bukan isu kerja. Kita cerita pasal cuti,
Cuti yang terbaik, dah ada dah seminggu nak cuti hari apa? Yang terbaik ialah hari Jumaat. Bagi peluang pada orang Islam buat amal ibadah. Bukan hari Jumaat dengan sembahyang Jumaat je. Banyak lagi amal ibadah yang lain boleh dibuat dengan hari Jumaat. Zikir pada Allah, datang i'tikaf di masjid di awal pukul 9 pagi, boleh dah i'tikaf dah di rumah Allah. Banyak lagi amal ibadah yang lain boleh dibuat. Hari Jumaat, hari keluarga, hari yang terbaik. Dia panggil hari pengadilan Allah, hari Jumaat. Bukannya isu tentang kerja. Kalau begitu lepas pada ni, raya pun tak payah cuti lah. Raya pun tak payah cuti, kerja juga hari raya. Ada Allah larang hari raya nak suruh kita kerja? Tak, boleh je. Bukan isu kerja, isu sekarang isu nak pilih cuti. Lepas pada ni, hari merdeka pun tak payah cuti lah. Hari-hari yang lain tak payah cuti, kerja je. Hidup ni nak kerja je, senang cerita. Tak fikir langsung terhadap akhirat Allah dalam hidup ini. Siap cabar di kalangan kita ni, macam-macam gaya. Ia timbul perkara-perkara demikian di kalangan masyarakat kita ni sendiri. Nak kena faham benda demikian. Cakap banyak kan kita pula kena tahu. Cuma nak gambarkan dalam hidup kita ni, kerahkan seluruh tenaga kita, masa kita, harta kita, semuanya untuk Islam. Gunakan untuk Islam. Harta kita dengar orang Islam di Palestin. Macam mana aku nak bantu umat Islam di Palestin? Kena ada juga bahagian aku untuk umat Islam yang sedang dah setahun dah berhadapan dengan keadaan itu. Guna tenaga kita. Jangan jadi orang yang menyimpan harta untuk dunia. Bila kita mati, kita menyesal menghadap di hadapan Allah dalam keadaan kita tertinggal. Segala apa yang patut kita buat, kita tak buat. Bila kita masuk dalam kubur, barulah kita meraung untuk nak sebut, nak hidup balik, nak hidup balik. Inilah di antara 3 perkara yang mesti dibekalkan pada diri kita ini dalam kita mentaati perintah Allah dan menyiapkan diri kita untuk menuju ke barzakh. Moga-moga semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT. Allah jadikan kita orang yang terpilih dan Allah sedarkan jalan hidup kita sama dengan ayat yang kita sentiasa baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbingkanlah aku ke jalan yang lurus ya Allah. Kita harap sangat kita hidup ni sentiasa dibimbing, dibentuk oleh Allah sesuai dengan doa-doa kita yang kita minta dengan Allah. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan pesongkan hati kami setelah mana kamu bagi hidayah pada kami ya Allah. Ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, bagilah pada kami sebanyak mungkin rahmat kamu dalam hidup ini ya Allah. Innaka antal wahhab. Kamulah yang sebaik-baiknya pemberinya ya Allah. Ini doa-doa yang kita baca dalam diri kita ini sendiri. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita baca doa ni, saya suka nak sebut, saya bawa jemaah buat umrah sekarang ni dengan syarikat Wakasia Travel. Wakasia Travel ni satu syarikat yang anak syarikat pada Andalusia Travel. Kalau jemaah-jemaah yang bercadang nak pergi dengan saya, ada tarikh-tarikh dalam buku ni. Jemaah-jemaah ambil je buku ni kejap lagi dekat luar nanti. Kalau ada jemaah yang bercadang nak pergi buat umrah ataupun di bawah bimbingan saya ataupun bimbingan Ustazah Farhatul Fairuzah, seorang qari'ah, juara qari'ah antarabangsa, muda lagi orangnya. Dia pun sama dengan saya juga dalam Wakasia Travel ni dan anak syarikat pada Andalusia Travel. Setakat ni adalah tarikh-tarikh yang sesuai. Kalau jemaah-jemaah nak package dan sebagainya, boleh atur je, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian di kalangan kita ni. Dan kita bolehlah kita susun elok-elok. Yang keduanya, saya sedang menyiapkan masjid tuan-tuan di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi itu alhamdulillah dah selesai dah kubah, binaan kubah yang ada yang sebut dia kata membazir, dia kata. Kita kata tak ada pun, kita terpaksa buat kubah. Kenapa? Kerana kawasan tu kawasan angin. Kawasan angin
ribut, dan dia menerbangkan atap-atap. Sebelum daripada ni kita buat bangunan. Bangunan tu 2 kali setahun kita kena ribut. Kena ribut ni, ribut yang dia di antara Gunung Mak Cincang dengan Gunung Raya. Dia tengah-tengah. Jadi saluran angin tu kuat. Duk jalan tengah-tengah tersebut, yang menyebabkan menerbangkan atap-atap. Lalu kita pilih untuk buat kubah. Kubah tu dalam bentuk simen. Kubah tu di bawah satu kubah tu sebesar ni lah, lebih kurang besar ni. Dan bawah tu kita boleh letak pelajar-pelajar untuk menghafal Quran di bawah tersebut. Seramai 30 orang boleh muat untuk nak menghafal Quran. Alhamdulillah dah selesai dah kubah tersebut. Dan yang keduanya, atap tu sendirinya kena air laut. Air laut tu seringkali menjadikan besi tu pun jadi karat bila kena dengan air laut. Air udara Langkawi ni kan, dia senang untuk jadi demikian. Jadi karat tu menyebabkan cepat untuk bocor atap-atap ni sendiri. Jadi tak ada pilihan dah, kita terpaksa buat dengan pilihan kubah dengan bentuk semen. Alhamdulillah dah siap dah. Walaupun ada yang dia macam-macam gaya lah mulut-mulut orang ni. Mulut-mulut manusia ni sebut, dia kata membazir dah. Kemudian kalau guna untuk pelajar-pelajar lah, banyak benda mulut manusia. Saya minta yang kata membazir tu tolong datang. Mari tengok sendiri. Membazir tak kat mana yang dia sebut membazir tu. Lepas tu dia cadangan macam mana biar tak membazir. Kita pun tak nak membazir-membazir ni kita sebut. Kita nak supaya dia tak membazir. Kamu boleh buat supaya tak membazir macam mana? Tu saya sentiasa sebutlah. Dan malam ni saya jelaskan demikian. Cuma sekarang ni bahagian bawah tu pula kita nak siapkanlah, untuk dia 2 tingkat bangunan tersebut. Dan alhamdulillah kita dah siap dah. Bangunan ni campur dengan sumbangan, campur dengan duit-duit macam-macam gaya dah saya ambil, saya dapatkan mana-mana yang saya berniaga dan seumpamanya. Kita gabungkan semua nak siapkan masjid ni. Kalau tuan-tuan ada nak niat wakaf untuk arwah ayah, arwah mak, tuan-tuan ambil je pamphlet yang ada kat luar nanti. Pamphlet ni, pamphlet wakaf pembinaan masjid. Ada nombor akaun pada masjid ni. Tuan-tuan boleh je pergi dekat bank, mana-mana bank, berdiri depan mission bank tu, semayang sunat istikharah dulu sunat kita ni. Nak wakaf ke tak wakaf, nak niat, nak untuk nak derma tak derma. Nampak sangat kita nak sebutnya demikian. Jadi kita pun masukkan dalam akaun tu, mudah-mudah biar dapat pahala kita berpanjangan demikian. Kemudian saya bangunkan juga beberapa ma'had tahfiz di tempat lain. Saya daripada Pulau Langkawi, saya bangunkan juga di Shah Alam, saya bangunkan juga di Kuala Terengganu, saya bangunkan juga di Kelantan. Ada 6 buah sekolah tahfiz di belakang saya ni. Dah 18 tahun dah. Saya jadikan dia satu amalan dalam hidup saya dah. Moga-moga saya buka peluang pada siapa-siapa yang nak bersama dengan saya, mari lah. Moga-moga kita dapat saham sama untuk kita dapat, dia panggil pahala-pahala yang berpanjangan dalam hidup kita. Saya jadikan tahfiz tu sebab mereka baca Quran tiap-tiap hari mereka baca Quran. Pahala baca Quran ni tentulah banyak. Saya tak cadanglah nak cerita banyak mana dah rezeki yang patut saya makan seorang-seorang. Saya tak gunakan untuk diri saya, tapi saya gunakan untuk kerja-kerja yang sebegini. Ini saya tak cadang nak dedahkan benda demikian. Tapi nak sebutnya bahawa kita habiskan masa kita, tenaga kita untuk kerja-kerja agama ini sendiri. Dan harta benda kita pun kita guna untuk agama. Kemudahan-kemudahan yang Allah bagi pada diri kita ni, kita gunakan untuk kerja-kerja agama. Saya harap supaya ia menjadi satu kekuatan pada kita di akhirat nanti. Allah yarham Ustaz Harun Din, Dr. Harun Din. Banyak mana dia buat masjid, 5 buah masjid yang dibangunkan. Kemudian dah siap dah masjid tersebut, dia sendiri tak dijemput hari perasmian masjid tersebut. Kemudian dia nak mengajar dalam masjid tu pun tak boleh. Tapi dia senyum je, dia kata, saya bukan buat untuk di sini, saya buat untuk di sana. Ini cara tutup guru kita, dia ajar demikian. Dan saya pun belajar begitulah. Ada orang tanya, bukan kerja ustaz nak buat masjid, disebut demikian. Bukan kerja ustaz nak bangunkan sekolah. Kita tanya balik, habis kerja siapa? Kalau tidak kerja saya tanya balik, kerja kamu ke? Kerja siapa? Kerja setiap orang Islam.
membangunkan kerja-kerja agama ni. Ini peranan kita dah. Orang yang tak rasa tertanggungjawab dia tu dia. Tapi kita rasa ni tanggungjawab yang perlu kita jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Amin. Saya karang kitab-kitab, tuan-tuan. Saya karang kitab, antaranya kitab ni. Saya kumpulkan doa-doa dalam Al-Quran. Ud'uni. Kamu semua berdoalah pada aku. Saya ambil daripada surah An-Nahl, misal contohnya. Surah yang ke-16. Dalam tu ada doa. Doa memohon agar Allah menganugerahkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Ini disusun balik. Disusun mengikut surah. Ada doa-doa. Saya susun balik. Tuan-tuan buat amalan dalam keluarga kita. Kita beli kitab ni sambil kita membangunkan ma'at tahfiz yang saya sedang bangunkan inilah. Ada berapa buah kitab lagi? Ada lebih kurang 34 buah kitab. Saya karang. Semua ni moga-moga dia akan membawa ganjaran yang besar di akhirat nanti. Itu pahala-pahala pada kita. Saya tolong juga di selatan Thailand. Bila bapa mereka tembak mati, saya ambil anak-anak yatim piatu. Asalnya pelajar 22 orang. Sekarang ada lebih kurang 940 orang pelajar yang sedang menghafal Quran di selatan Thailand, di Yalang. Tuan-tuan ada masa nanti, saya jemput sangatlah untuk pergi ke Thailand, Yalang. Kemudian di sana tu ada pelajar-pelajar. Tiap-tiap bulan saya hantar dana lebih kurang 30,000 hingga 50,000 ringgit setiap bulan bagi membiayai mereka. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka bela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Ni madunya. Madu ni saya letak, saya suruh mereka baca doa. Mereka doa, letak depan mereka. Mereka baca doa. Dan kemudian lepas itu mereka hantar ke Shah Alam. Saya bawa dalam siri-siri kuliah saya. Saya minta sangat jemaah-jemaah buat amalan makan madu, minum madu. Ambil madu ni, kacau dengan air suam. Kemudian letak dalam peti ais. Dah sejuk dah, hidangkan pada keluarga masing-masing. Menikmati air madu. Rasulullah kata, siapa yang nak rasa nikmatnya air dalam syurga Allah di dunia ini lagi, minumlah air madu yang disejukkan. Rasulullah sebut. Cuba try. Ibu-ibu balik ke rumah nanti, buat air madu. Kacau dan letak dalam peti ais. Hidangkan pada keluarga masing-masing. Kita ni air Natali Koko minum dah. Air Laicikang minum juga. ABC ni sampai Z dah kita minum. Air madu ni kita jarang sangat kita dengar kita minum. Cuba buat amalan pada kita. Minum air madu ni, kelebihan dia antaranya, dia keluar balik sihir-sihir yang dimasuk dalam tubuh badan kita. Ada yang kena kencing manis teruk. Saya campur madu dengan minyak habatus sauda, minyak zaitun. Saya gabungkan dalam bentuk kapsul gini. Dia buat amalan, minum, makan. Turun kadar gula dalam darah dia. Ada yang kena penyakit kulit, penyakit dalaman dia. Alhamdulillah Allah pulihkan demikian. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu bukan bermadu, makan madu dipanggil. Ni satu-satu madu yang kita bawa balik ke rumah, orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapan. Ni amalan-amalan yang kita buat lah dalam hidup kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa hassin akhlaqana wa yassir lana umurana. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana ij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.